Kalau patah sayap Raja Wali, bertongkat jua kanda kemari. Biar beribu tahun air mengukir batu, tua tetap tua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Jumrah. Okey, itu adalah sedikit petikan daripada cerita Puteri Gunung Ledang. Okey, baik. Jadi murid-murid, bila kamu dengar tadi, cikgu ada sebut apa tadi? Ada sebut tuah kan? Jadi hari ini, kita dah masuk tajuk Hang Tuah. Jadi untuk murid-murid, dah bersedia belum? Kalau dah bersedia, sebelum kita nak mulakan pembelajaran, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe channel Cikgu Jumrah. Baik, jadi murid-murid semua boleh lihat pada paparan sebelah cikgu. Okay, baik, ini dia tajuk kita dalam sejarah sekolah rendah untuk tahun 4. Kita dah berada dalam tajuk riwayat hidup Hang Tuah. Okey, baik. Jadi cikgu nak ucapkan tahniah, kita dah percaya sampai ke tajuk ini. Jadi sebelum itu, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu 5.4.1 menyatakan riwayat hidup Hang Tuah. Okey, baik. Jadi ini dia. Ini adalah gambaran ataupun ilustrasi tentang Hang Tuah. Nampak kan daripada perwatakannya, Hang Tuah merupakan seorang yang gagah dan juga perkasa. Okey, baik. Jadi kita lihat, Hang Tuah ni berasal dari kampung Sungai Duyung, Melaka. Siapa orang Melaka kat sini? Bertuahnya kamu. Okey, baik. Seterusnya kita lihat, Hang Tuah terkenal dengan kesetiaannya. Nampak? Dia sangat setia kepada Sultan dan merupakan petarung silat yang sangat-sangat handal. Okey, baik. Jadi cikgu berikan paparan yang penuh untuk melihat biodata beliau. Mari kita lihat pula biodata Hang Tuah. Hang Tuah lahir pada tahun 1444. Nama bapa beliau ialah Hang Mahmud, manakala nama ibunya adalah Dang Merduwati. Dan beliau mempunyai 4 orang sahabat, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan juga Hang Lekiu. Okey, baik. Jadi kamu lihat, ini adalah biodata Hang Tuah. Okey, baik. Apa yang kamu lihat pada gambar ini? Macam ada orang mengamuk kan? Kamu nampak tak lelaki ini macam mengamuk? Okey, baik. Ini sebenarnya adalah peristiwa amuk. Riwayat hidup Hang Tuah ni, beliau dengan rakan-rakan dia, Hang Tuah ni dengan 4 orang sahabat dia tadi ni, dia menuntut ilmu dengan Adiputera di Gunung Ledang. Apabila beliau dan rakan-rakannya dan sahabatnya ni turun daripada Gunung Ledang, kebetulan pada masa itu ada seorang lelaki mengamuk. Dan Hang Tuah seorang yang berani dan tangkas. Dia dapat menyelamatkan bendahara dalam peristiwa amuk tersebut. Jadi bendahara ini pun membawa Hang Tuah dan juga sahabat-sahabatnya balik ke rumah kerana sebagai tanda untuk mengucapkan terima kasih kepada Hang Tuah dan juga sahabatnya kerana menyelamatkan bendahara. Jadi beliau dilantik menjadi laksamana dan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, manakala rakan-rakannya tadi dilantik sebagai hulu balang. Okay, baik. Jadi kita lihat, semasa Hang Tuah mengetuai rombongan menghantar utusan ke China, Hang Tuah percaya melihat wajah Maharaja China yang tidak boleh ditatap oleh sesiapa pun. Sebelum ini tak ada siapa pun yang boleh melihat wajah Maharaja China, tapi Hang Tuah percaya. Ini merupakan satu kelebihan Hang Tuah. Baik, dan selain itu, Hang Tuah dia percaya memujuk Tun Teja untuk mengawini dengan Sultan Melaka. Tun Teja ni merupakan puteri ataupun keturunan Sultan Pahang. Nampak tak betapa
jelitanya, cantiknya, sehingga ke pengetahuan Sultan Melaka, dan Sultan Melaka berkenan untuk menjadikannya isteri. Baik. Kemudian, apa kamu lihat pula gambar ini? Jadi kita lihat hang tua difitnah. Dalam satu cerita, kalau kamu nak tahu, kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu. Hang tua difitnah dan Sultan mempercayai kepada fitnah tersebut, dan akhirnya Sultan menjatuhkan hukuman bunuh kepada hang tua. Baik. Jadi, bendahara menyembunyikan hang tua sebab dia dapat tahu cerita sebenar dan dia tak sampai hati untuk membunuh hang tua kerana hang tua ini sangat gagah dan perkasa. Jadi, bendahara menyembunyikan hang tua di satu tempat yang orang lain tak tahu. Sultan pun tak tahu. Dan apabila peristiwa pembunuhan hang tua ini diketahui oleh Hang Jebat, dia sangat-sangat mengamuk, sangat marah kerana dia mahu menuntut bela atas kematian sahabatnya. Nampak tak? Hang Jebat ni sangat sayang dengan sahabatnya. Jadi, dia sangat marah dan juga mengamuk. Macam kes lelaki tadi lah kan. Dia mengamuk. Jadi, tak ada siapa yang boleh kalahkan dia. Akhirnya, Sultan merasa menyesal. Jadi, dia sangat menyesali perbuatannya itu. Tetapi bendahara berterus terang dengan keadaan yang telah disembunyikannya. Ataupun peristiwa yang disembunyikannya, iaitu dia telah menyembunyikan hang tua. Baik. Jadi kamu lihat, Sultan bukan marah dengan bendahara, malah dia menitahkan hang tua untuk mengembalikan keamanan Melaka. Dia gembira sebenarnya. Jadi Sultan sangat menyesal dan juga hang tua dapat menumpaskan Hang Jebat. Akhirnya hang tua dilantik semula menjadi Laksmana Melaka. Jadi apa yang boleh kita pelajari dalam cerita ataupun riwayat hang tua ini adalah riwayat hidup hang tua membuktikan bahawa status rakyat boleh berubah mengikut titah Sultan. Seperti hang tua dan juga rakan-rakannya ini ataupun sahabat ini, kamu sudah maklumkan, mereka ni hanyalah rakyat biasa. Tetapi dengan ketangkasan, dengan kegagahan mereka, dengan kebolehan yang mereka ada, Sultan menitahkan mereka untuk menjadi hang tua dilantik sebagai Laksmana, manakala 4 orang rakannya tu dilantik sebagai Ulu Balang Istana. Jadi diorang punya status berubah menjadi golongan istana. Baik. Rakyat perlu patuh dan juga taat setia kepada Sultan. Seperti hang tua dan juga rakan-rakannya ni, kita perlu contohi dan kita perlu patuh. Bukan sahaja mereka, kita juga perlu patuh kepada Sultan. Dan akhir sekali, kamu perlu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi seperti mana hang tua mengambil tanggungjawab dan menggalas tanggungjawabnya sebagai Laksmana Melaka. Baik, jadi rasanya itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi jangan lupa ikuti lagi video pembelajaran Cikgu Jumrah di lain topik. Jadi sebelum berpisah, Cikgu nak ingatkan kembali, jangan lupa subscribe channel Cikgu Jumrah. Kerana apa? Kerana subscribe itu gratis dong. Jadi itu saja. Bye. Assalamualaikum.